Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam program 10 minit bersama kaunselor. Hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan gangguan personaliti narsistik. Topik ini sangat menarik dan mungkin boleh kita kupas dan bincangkan bersama-sama. Mari kita lihat. Gangguan personaliti narsistik (NPD). Mungkin ramai yang tertanya-tanya dan mungkin belum mengetahui tentang gangguan personaliti narsistik ini. Hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan gangguan personaliti narsistik ataupun NPD ini dengan secara lebih mendalam. Terdapat 5 perkara yang saya akan kongsikan berkaitan dengan gangguan personaliti narsistik. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan gangguan personaliti narsistik (NPD)? Gangguan personaliti narsistik ataupun Narcissistic Personality Disorder (NPD) ialah sejenis gangguan mental yang dikategorikan khusus di bawah gangguan personality. Semua individu perlu mengetahui bahawa gangguan personality narsistik ini merupakan salah satu penyakit yang melibatkan dengan penyakit kesihatan mental. Gangguan personality adalah sejenis gangguan yang melibatkan dengan personality seseorang itu, di mana seseorang individu akan merasakan dirinya penting melebihi daripada apa yang sepatutnya. Mereka ini mempunyai rasa kepentingan terhadap diri mereka sendiri sehingga tidak mempedulikan apa yang dirasai oleh orang lain, terutama orang di sekeliling mereka. Mereka ini mahukan perhatian yang mendalam terhadap diri mereka. Dalam masa yang sama, mereka kurang berempati terhadap orang lain. Jadi, bahasa yang mudah untuk kita fahami tentang gangguan personaliti narsistik ini ialah sifat keyakinan yang wujud dalam diri seseorang itu secara ekstrim ataupun berlebihan. Gangguan personaliti narsistik ini bukanlah sekadar penting diri sahaja, tetapi ia juga akan boleh memberi kesan kepada orang sekeliling, iaitu antaranya ialah daripada segi perhubungan berpasangan, kekeluargaan, pekerjaan, dan antara masyarakat pun ia akan boleh menimbulkan perkara yang tak baik, iaitu perkara-perkara yang negatif. Yang kedua, apakah punca boleh berlakunya gangguan personaliti narsistik ini? Antara punca berlakunya gangguan personaliti narsistik ini kepada seseorang individu tersebut ialah: yang pertama, mengalami trauma ataupun peristiwa silam semasa zaman kanak-kanak ataupun zaman kecilnya. Kedua ialah daripada segi hubungan pada peringkat awal di antara ahli keluarga, rakan-rakan ataupun sanak saudara. Selain daripada itu, faktor genetik juga mempengaruhi punca berlakunya gangguan personaliti narsistik terhadap seseorang individu. Sifat peribadi seseorang itu juga merupakan salah satu punca wujudnya gangguan personaliti narsistik di dalam diri seseorang individu tersebut. Kritikan secara melampau yang diterima di zaman kanak-kanak juga menjadi salah satu punca individu tersebut mengidapi gangguan personaliti narsistik ini. 7 tanda gangguan personaliti narsistik yang boleh kita kenal pasti di dalam diri seseorang itu. Antaranya ialah: yang pertama, semua tentang dia. Pesakit NPD ini mempunyai rasa penting diri yang melampau di dalam diri mereka. Mereka juga bukanlah sekadar melagak tentang diri mereka, malah mereka merasakan diri mereka ini mempunyai keistimewaan yang tiada pada orang lain dan tak boleh ditandingi oleh orang lain. Mereka ini sebenarnya boleh dikatakan tidak suka untuk bergaul, dan mereka ini juga menganggap diri mereka ini layak menerima layanan istimewa daripada orang lain. Setiap kali mereka ada peluang, maka mereka akan bercerita tentang diri mereka, tentang pencapaian mereka. Namun begitu,
pencapaian ataupun cerita yang dikongsikan itu biasanya akan ditokok tambah agar mendapat pujian daripada orang lain. Yang kedua, perlu pada perhatian dan pujian. Seseorang yang menghidapi penyakit ini selalunya akan melakukan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan yang akan menarik perhatian orang lain untuk melihatnya. Sekiranya mereka ini tidak mendapat perhatian ataupun layanan yang seperti mana mereka inginkan, mereka akan mula dengan melakukan drama ataupun perkara-perkara yang boleh membuatkan orang lain tertarik ataupun melihat kepada diri mereka ini. Ini disebabkan mereka inginkan juga layanan ataupun perhatian yang seperti mana yang diinginkan oleh diri mereka ini. Antara contoh yang boleh kita lihat ataupun kita ambil, antaranya ialah individu ini akan memuat naik gambar-gambar selfie, gambar-gambar mengenai diri mereka, tentang kehidupan seharian mereka di dalam laman sosial dengan kuantiti ataupun kekerapan yang sangat kerap, sehingga boleh menarik perhatian orang lain untuk tengok dan lihat gambar-gambar yang dimuat naik itu. Yang ketiga ialah menyusahkan orang lain. Pengidap penyakit NPD ini juga akan mengambil kesempatan ke atas orang lain, seperti menyuruh orang lain untuk buat kerja tanpa rasa bersalah terhadap tugasan ataupun kerja yang diberikan kepada orang lain tersebut. Selain itu juga, mereka ini bukanlah sekadar menyuruh ataupun meminta untuk orang lain buat tugasan ataupun kerja tersebut. Malah mereka ini tidak akan membantu langsung dalam kerja-kerja yang dibuat, dan mereka menganggap kerja-kerja yang diberikan ini adalah kerja yang dibuat ini tidak setaraf dengan kelayakan yang mereka ada. Yang keempat, memperkecilkan orang lain. Sering memalukan dan memperkecilkan orang lain merupakan salah satu tanda yang terdapat dalam pesakit NPD ini, terutama jika mereka tidak mendapat penghargaan dan perhatian yang seperti mana mereka mahukan. Selalunya individu ini mampu untuk memalukan orang lain di dalam keadaan terbuka. Mereka merasakan dengan perbuatan seperti itu akan membolehkan dan memperlihatkan diri mereka dengan kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Yang kelima, hidup dalam fantasi. Disebabkan keadaan selalunya tidak seindah yang mereka bayangkan, mereka berkemampuan untuk mencipta realiti mereka sendiri yang mana lebih jauh berbeza daripada realiti yang sebenarnya. Bukan itu sahaja, mereka bahkan boleh hidup dalam keadaan ataupun dunia mereka yang tersendiri, yang kebiasaannya berpaksikan kepada kuasa, kejayaan dan kecantikan mereka sendiri. Yang keenam, cukup pantang menerima kritikan. Jika kita mengenali individu NPD ini, mereka ini susah untuk kita tegur daripada segi sikap buruk mereka yang mereka lakukan. Mereka ini takkan terima sebarang kritikan, teguran daripada sesiapa sahaja, walaupun orang itu orang yang mereka kenali. Mereka ini akan cuba untuk mengelak dan menyalahkan pihak lain jika sesuatu perkara yang buruk ataupun perkara yang tak diingini itu terjadi. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, tiada simpati dan empati dalam diri mereka. Individu NPD ini mempunyai masalah daripada segi memahami kesusahan orang lain. Mereka kekurangan sifat simpati dan empati terhadap orang sekeliling, dan kebiasaannya mereka lebih memilih untuk tidak mengambil peduli tentang keperluan orang lain. Secara keseluruhan, dapat saya rumuskan bahawa individu yang mengalami gangguan personaliti narsistik ini merupakan individu yang mengalami provokasi ataupun tidak suka untuk menerima kritikan daripada orang lain, dan lebih mementingkan diri mereka, apa yang mereka rasa, apa yang mereka perlu dapat, dan apa yang menjadi perhatian untuk orang lain melihat mereka. Dan kadang-kadang mereka ini akan bersifat sombong serta memandang rendah terhadap orang lain. Akhir sekali, individu yang mengalami gangguan personaliti narsistik ini memerlukan perhatian dan pujian daripada orang lain sepenuhnya. Bahasa mudah yang boleh kita katakan, setiap masa mereka ini memerlukan pujian dan perhatian daripada orang lain.
Antara kesan yang boleh dialami oleh individu yang mengalami gangguan personaliti narcissistik ini ialah, yang pertama, kurang mendapat rakan-rakan disebabkan rakan-rakan kurang ataupun semakin menjauh daripada diri mereka. Yang kedua ialah mempunyai kesan dalam perhubungan, iaitu melibatkan dengan pasangan mereka. Yang ketiga ialah mengalami tekanan dan keresahan di dalam diri mereka. Ini akan boleh menimbulkan rasa ataupun penyakit yang baru sepertinya anxiety ataupun depression. Akhir sekali, antara kesan yang mungkin diterima oleh individu yang mengalami gangguan personaliti narcissistik ini ialah penyalahgunaan dadah ataupun masalah berkaitan dengan alkohol. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu yang mengalami ataupun mengetahui tentang gangguan personaliti narcissistik ini? Kebanyakan individu narcissistik ini tidak menganggap bahawa diri mereka sedang mempunyai masalah ataupun gangguan dalam diri mereka. Oleh itu, sekiranya anda sudah memahami dan mengetahui tentang narcissistik ini, maka antara tindakan ataupun langkah-langkah yang boleh anda ambil ialah, yang pertamanya, mendapatkan pertolongan daripada pakar psikologi. Yang keduanya, boleh berhubung dan mendapatkan rawatan dengan unit kaunseling yang berkaitan. Di unit kaunseling, anda boleh mendapatkan rawatan sesi kaunseling dan mencari alternatif ataupun cara-cara untuk mengurangkan gangguan personaliti narcissistik yang wujud di dalam diri anda. Akhir kata, apa yang saya dapat rumuskan bahawa gangguan personaliti narcissistik ini bukanlah satu gangguan yang boleh kita memandangnya sebelah mata. Hal ini kerana gangguan personaliti narcissistik ini akan mempengaruhi atau memberi kesan kepada diri kita dan diri orang di sekeliling kita. Sekiranya perkara ini tidak dibendung ataupun tidak dirawat sejak sekarang, maka ia akan boleh memberikan kesan yang lebih mudarat kepada diri kita dan orang sekeliling kita. Dapatkanlah rawatan dan rawatlah diri anda dan diri orang yang mungkin anda kenali agar perkara ini tidak lagi ataupun tidak berkembang ataupun memberi kesan yang meluas kepada orang lain. Sekian saja daripada saya dalam program 10 minit bersama kaunselor. Semoga perkongsian yang diberikan dapat sedikit sebanyak memberi manfaat dalam diri anda semua. Sekian, terima kasih.